Dulu ada satu orang, almarhum Wai Nasir.com. Dia lah orang yang memahami saya. Dia faham semua dalam kepala otak saya ni. Apa yang saya keluarkan dia praktikkan. Biasa dia, dulu kami berdua ni saya cakap terus terang lah. Banyak idea-idea saya dulu dia yang jadikan benda tu kenyataan. Sampai dia kata, bang stop sekejap bang. 10 tahun lebih, 12 tahun kami berkumpul bersama berdua. Dia akan tanya saya, bang nak buat apa bang? Buat ni. Okey, stop dulu, saya buat ni dulu. Nanti dah settle, nanti saya tanya abang lagi apa nak buat. Dan buku salah satu bendanya saya nak buat. Sebab saya nak tulis banyak benda sebenarnya, tapi saya tak ada masa sangat masa sekarang. So Allah itu Maha Adil. Allah zahirkan satu orang yang paling dekat dengan saya untuk buat benda ni, iaitu isteri saya sendiri. Alhamdulillah. Isteri saya sendiri yang susun benda ni. Dia kata macam ni lah Kanda, dia kata. Kanda record lah apa benda Kanda nak cakap, and then biar dia tulis dan dia susun. So dia susun balik semula. Dia masuk program, dia masuk grup untuk buat e-book ni. Sebab rupanya dia ada grup dia sendiri, grup e-book ni. Lepas tu you kena ada kursus dan sebagainya. Sebab you nak dapatkan ISBN dan sebagainya tu. Nak jual benda ni mesti ada license dan sebagainya kan. Jadi macam kita cetak buku biasa lah kan. Ya, dia renyah, sangat renyah. Yang kelulusan dan sebagainya daripada perpustakaan negara. Dan bila dia bersungguh buat benda tu, saya rasa okey, saya sokong dia. Dia buat dan akhirnya berjaya. Alhamdulillah. You tahu berapa lama Rizal dia buat berapa lama? Tak sampai sebulan. Oh. Sebab maklumat semua dah ada. Saya dah kumpul dalam saya punya laptop. Saya dah tulis semua, cuma nak susun saja. Dan dia susun balik cantik. Alhamdulillah, okey. Saya tak ada kata apa ini tak cantik, tu cantik, tak. Ini the first buku yang keluar, e-book yang keluar. So saya kata dekat isteri saya, well done. Congratulations. You have been done. Very good job. Saya kat dengan dia kan. Itulah. Alhamdulillah. Buku ni. Tapi buku ni apa yang dikongsikan dalam tu? Mungkin boleh kongsikan sikit lah. Buku ni hanyalah surface saja sekarang. Buku ni saya hanya cerita perkenalan apa itu vokal. Vokal ni terdiri daripada 3 benda yang saya selalu ceritakan pada orang ramai, iaitu pernafasan, tone placement dan juga word placement. Apa itu tone placement, apa word placement, apa itu breathing, itu kena masuk kelas. Sebab dia tak boleh cakap dalam bentuk macam ni, sebab dia kena praktikal. Dia cakap macam tu je kan? Sebab tu dia panggil tips. Sebab tu dia panggil vocal power, tips, vocal power. So dalam ni ada 7 benda yang yang saya letakkan, iaitu dia ada 7 tips besar. Dan setiap satu tips tu pula ada 7 lagi. Oh, ada sub dulu lah, subtitle. Ada sub dia. Contoh dia. Tips pertama dia ialah kita kena ada guru. Okey. Tips guru yang macam mana? Guru macam dia akan beritahu apa itu. Contoh macam guru tu, bila ada guru vokal ni, dia akan beri kefahaman betul apa itu vokal. Dia akan bantu kita. Itu. Yang kedua, kita kena ada disiplin. Disiplin kita buat kerja kan. Latihan setiap hari dan sebagainya. Bantu kita nombor 3-nya, kita kena ada latihan konsisten. Cara latihan dia pula macam mana dan sebagainya. Kemudian tu yang keempat ialah latihan mendengar. Vokal kita mendengar. Selain kita dengar suara kita sendiri, okey tak okey dan sebagainya. Okey. Kalau tak ada kemahiran mendengar yang baik pun tak boleh juga kan? Yes. And then dalam tu juga nanti kat dalam tu ada video jugalah. Dalam e-book ni. Klik aja kat situ. Saya dah tunjuk. Rasanya Rizal dah beli kot. Dah tengok kan? Alhamdulillah. Klik aja kat situ je. Alhamdulillah. Baru tengok sikit. Alhamdulillah. Okay. Lepas tu kita belajar latihan asas notasi. Tu latihan faham lirik, membaca lirik dan sebagainya. Dan tip yang ketujuh ialah rehat yang cukup, iaitu tubuh badan kita sendiri. Kita kena jaga. Saya banyak kali saya beritahu dengan student saya, kalau you tak cukup rehat, you demam, stop, don't do it. Mengganggu kan vokal? Ganggu satu hal. Yang kedua, vokal ni adalah instrumen yang paling tua di dunia, dan dia adalah instrumen yang paling fragile, which is instrumen tu kita tak boleh pegang. Instrumen tu ada dekat sini, dekat tekak kita. So kalau dia koyak, kalau dia rosak, dia ambil masa untuk healing, untuk heal, untuk dia baik kan. Silap langkah boleh suara tu jadi berubah Yes. Kalau sebab tu saya cakap instrumen dia, kita kena jaga instrumen dia tu. Tips-tips yang saya bagi ni adalah untuk menjaga instrumen ni supaya instrumen ni boleh dikawal selia dengan baik. Ada orang macam kalau pemain gitar, instrumen dia apa? Gitar. Kalau tali dia putus, dia boleh tukar macam tu je. Kalau vokal, betul.
nak tukar dengan apa? Macam Tak mana? nak tukar dengan tekak orang lain. Kan, Orang macam yang tu. tak ada Okay. So, this is the jadi- first ebook berkenaan dengan vocals, vocal power. And then after this akan keluar tentang technical dia pula, tentang vokal ni pula. Kita akan belajar technical, macam mana kita nak nyanyi secara harmonize, macam mana kita nak nyanyi secara rendah, secara tinggi dan sebagainya, bagaimana kita nak hit the notes, bagaimana kita nak dan sebagainya lah. Itu dalam ebook yang kedua lah, sedang ditulis. akan datang. Dia tak sabar-sabar nak dapatkan yang akan datang tu kan. Okey, pastinya ada harapan Muhammad Dakmi sendiri kan dengan isteri yang bekerjasama untuk ebook ni. Harapannya pasti menggunung tinggi kan. Okey, apa harapan? Kita orang punya harapan ialah target untuk tahun ni kita nak keluarkan 5 ebook. Sampai Amin. hujung tahun ni InsyaAllah. 5 ebook. Yelah, kalau yang tu pun dalam masa sebulan boleh siap. Sebab Ya, bahan insyaAllah. semua dah ada kan. Cuma nak compile je. Yes. Sebulan tu sebabnya dia nak tahu step. Ni sekarang dia kata dia dah boleh tahu step tu. Maybe dia boleh reducekan Lagi cepat lah. Lagi cepat. And then tahun depan kita target dalam 50 ebook lagi kita nak keluarkan, insyaAllah, dalam berbagai-bagai bentuk lah. Sama ada dari Amin, segi mudah-mudahan. ebook berkenaan dengan Tangis Batam macam mana dibuat, cerita dia, ataupun ebook cerita pasal Rizal. Cerita pasal dan sebagainya. Dia konten-konten tu semua kita orang dah susun, cuma nak ditulis dan sebagainya lah, insyaAllah. Amin, insyaAllah mudah-mudahan tercapai hasratnya dan dipermudahkan. Usahanya macam penghasilan ebook yang pertama tu pastinya menjanjikan yang terbaik untuk peminat dan juga pengikut-pengikut Dakmi jugalah, insyaAllah. Abang Dakmi nak cerita sikit berkaitan dengan kartun animasi Muhammad Tusan Terakhir. Mungkin Abang Dakmi nak share sikit berkaitan tu. Masa tu saya dekat rumah, saya tengah relax tahun 2000 tak salah saya. Dapat panggil telefon daripada satu orang kawan saya masa kami kat Buti tu. Rupanya dia jadi bos. Dia dah ada dia punya company animasi. Dia kata, Dakmi boleh datang sini tak bantu production, sebab kita nak adaptasikan filem Muhammad The Last Prophet ni ke dalam bahasa Malaysia. Sebab dia orang dapat kontrak kartun daripada Turki sebenarnya, untuk dialih bahasakan ke dalam bahasa Malaysia. So saya kata okey, boleh. Kenapa? Dia kata tak ada orang lain boleh buat ke? Sebab dia kata engineer semua seorang aja. Kawan saya juga. Saya datang, saya tengok, oh okay, fine. Dia kata, Dakmi, aku tak boleh nak handle orang yang nak berlakon dalam filem ni, sebab orang yang berlakon dalam ni semuanya besar-besar namanya. Almarhum Datuk Mustafa Ma'ruf, Datuk Ahmad Tamimi Sariga, almarhum Khalid Saleh. Ya, almarhum Khalid Saleh, lepas tu Sani Sudin, Radhi Khalid, ramai. Jadi dia kata, aku tak boleh handle orang-orang besar macam ni. Kau biasa production, dia kata, kau boleh tolong handle. So, okey lah, saya adaptasi lah, susun kerja. Recording semasa adaptasi Muhammad The Last Prophet tu semua waktu siang. Lepas tu kami buat kerja macam ni, rutin dia ialah kita start pukul 10 pagi sampai 10 malam. Itu saya punya part. And then dia datang 10 malam sampai 10 pagi besok. Sebab kita kena selesaikan benda ni dalam masa setahun. Sebab dia punya naskah dari Rizal, kalau kita tengok naskah dia, adaptasi daripada bahasa Turki ke bahasa Arab kepada bahasa Malaysia. Nak ke mana Tebal tu? ni. Sihat. Tebal. Bayangkan skrip dia berapa ribu like. Skrip dia. Yalah. Gatot bukan ribu. Jadi saya kena tengok satu persatu benda tu. Tu yang daripada 10 pagi sampai 10 malam tu ya? Yes. Kemudian tu dah settle benda tu. Saya yang kita berdua je kerja, jadi kita kena tidak ada kesilapan benda tu kena buat. So alhamdulillah bila kita susun kerja tu, kita dapat buat daripada setahun sebenarnya dia punya rancangan itu dengan kos yang sekian-sekian banyak. Kita shrinkkan jadi 8 bulan saja. Saya punya first engineer tu saudara Reza tu, dia yang susun jadual. Jadi saya buat benda tu, dia kata tak apa, kau handle aja pelakon-pelakon ni sebab aku tahu kau boleh handle, dia kata. So saya handle budak tu, technical dia buat, editing saya buat. Offline editing saya buat, online editing dia buat. Dah settle semua, kita ada satu masalah pula lepas tu. Zaman tu masih pakai reel lagi tau, 16mm. Rupanya nak daripada komputer nak hantar ke situ, kita tak ada mesin tu kat sini. So sebab kita dah settlekan 8 bulan, so company kata okey tak apa, kita orang belanja korang tapi korang kena kerja jauh sikit. So dia hantar kami ke Turki untuk settlekan. Mengasihlah pergi sana pula. Ya. Kami bekerja di studio yang sangat besar. Studio tu dekat Hokkaido Soka, nama tempat tu. Studio tu nombor 2 terbesar di Eropah. Dia kalau kita tengok studio tu, kita sampai dia 2 tingkat je. Reception dengan kat atas tu ialah tempat makan. Saya kata studio kat mana? Dia kata studio kat bawah, down under.
tingkat 3 paling bawah. Dia ada 1, bawah. 2, 3 tingkat lagi. Bawah tanah. Bawah tanah. So kita orang punya studio bawah tanah. So 1 bulan Berhasil lah lebih bekerja bawah tanah Yes. Kita bekerja di situ di Taksim. Kita duduk di Taksim. Tempatnya tu dekat dengan sebelah Galatasaray punya stadium. Studio dia tu. So kita ulang-alik lah. Bekerja pagi sampai ke malam sampai ke pagi balik. Naik kereta api bawah tanah ada juga. So sebulan setengah juga kerja kat sana untuk selesaikan semua, and then kita bawa balik, dan itulah hasilnya sekarang boleh tengok kat YouTube, Muhammad Utusan Terakhir. Itu filem Muhammad Utusan Terakhir, kartun animasi, and then dia ada dia punya music juga, dia ada dia punya soundtrack untuk filem tu juga, ada 10 lagu. Artis tak salah saya Raihan ada, Hijaz ada 2-3 orang saya tak ingat, Nasihat ada tak salah saya, Saujana confirm ada. Itu pun kita orang produce sama lah. Maknanya Abang Dakmi punya bidang tugas tu bukan sekadar buat lagu Saya jadi producer untuk adaptation tu. Saya jadi engineer juga. You have to be a producer, you have to be an engineer. Tu nama saya. Kita kena jadi editor offline dan online. And then lepas tu you kena tahu macam mana you nak transfer benda tu daripada digitize kepada 16mm. Masa tu kat Turki lah buat. Masa tu Turki tu proses kat Turki. Dan pengalaman tu saya dah takkan boleh dapat. Dah pun tu. Bukan calon-calon orang dapat pengalaman yang macam tu sampai ke Turki pula tu kerjanya. Okey, nanti kepada anda yang mungkin tak sempat lagi nak tonton, boleh tonton di YouTube Abang Dakmi. Type aja Muhammad Utusan Terakhir, memang ada. Mesti ada dia. So overall filem tu dia punya jangka production dia ialah 8 bulan campur 9.5. 8 bulan di Malaysia, 9.5 di Turki. Jadi semua sekali berapa? 9 bulan setengah, 10 bulan lah. Hampir setahun lah kerja. Memang saya tak buat kerja lain masa tu. Siang malam fokus kami lah. Memang kami fokus. Kami tak boleh buat kesilapan langsung. Saya memang tak buat kerja lain masa tu sebab kita kena cepat. Pasal kontrak untuk menghasilkan benda tu mesti habis dalam masa setahun. So dia orang semua mula-mula masa dapat kontrak tu dia cakap boleh buat ke ni. Kita orang takut sebab betul satu orang yang betul-betul determine untuk buat kerja ni. Cakap jom, kan? Kita cabar diri kita sendiri cabar kita punya credibility buat. Dan alhamdulillah peluang depan mata kan. Alhamdulillah. Jadi semuanya berhasil dengan baiknya. Betul, tim kena bagus. Jadi kalau tim kena bagus, disiplin kena bagus, disiplin kerja kena bagus, and then kita tahu apa kita buat, and then barang-barang dalam production kena bagus. Dan pastinya ramai terinspirasi dengan cara kerja Abang Dakmi tu, boleh cerita daripada pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam, sambung esok pula, memang dahsyat. Tak ada cuti memang tak ada cuti. Jadi minta ada cuti pula Jadi terhasil lah tu filem kartun tu. Jadi boleh cari dekat YouTube, type sahaja Muhammad Utusan Terakhir di YouTube. Jadi boleh saksikan, dan jangan lupa komen, like dan sebagainya. Okay, kita lihat sekali lagi Dakmi. Okay, kembali lepas ni untuk Jom Santai Malam. Jom dapatkan e-book 7 tip vocal power daripada Dakmi. Caranya, pertama, tekan laman website yang diberikan, tekan check out, anda perlu daftar first time user. Kemudian, klik register, isikan maklumat diminta, email address dan password anda. Klik online banking jika melalui FPX atau credit card. Kemudian, pilih bank mana dan terus ke bayaran. 2 minit je dah dapat dalam email dan SMS. Tekan URL dan masukkan password e-book. Jom dapatkan sekarang juga. Okay, antara kerjaan lain Dakmi sendiri, kalau kita lihat lagu-lagu yang menjadi runut bunyi untuk drama dan juga filem. Okey, antaranya filem 7 Petala Cinta, Dakmi Fit Moha merupakan runut bunyi dalam filem 7 Petala Cinta. Merupakan arahan Allahyarham Azhari Zain yang kita dikabarkan baru sahaja kembali ke rahmatullah pada 23 November yang lalu. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan arwah ditempatkan dengan beriman, amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan untuk filem 7 Petala Cinta 2012 ni, pelakon-pelakonnya memang sangat hebat lah. Okay, antaranya Air Zafril, Fizu Omar, Dana Amir dan Shima Anwar. Okay, antara lain Selamat Pagi Cinta
Untuk filmnya pada tahun 2012 arahan Yana Samsudin dan pelakonnya memang cukup hebat, Pierre Andre, Fazura, Q Haida, Syaifah Amani dan Yana Samsudin juga untuk filem Selamat Pagi Cinta yang terindah. Lagu ni sangat viral, OST untuk I'm Not Single. Alhamdulillah. Dan banyak lagi lagu-lagu Dakmi yang dikenali. Dan Tangis Batang Tamar, antara lagu yang menjuarai sebuah pertandingan adalah nasyid IKIM pada tahun 2014. Kita nak ucapkan tahniah pada Dakmi. Okey, untuk runut lagu tu, sebenarnya Abang Dakmi, saya pernah terbaca dalam status Facebook Abang Dakmi. Abang Dakmi mengatakan yang saya faham lah, kalau saya mungkin kurang tepat mungkin Abang Dakmi boleh komen sikit kan. Okay, yang saya faham Abang Dakmi tulis kat status tu berkaitan dengan sesiapa yang menjadi komposer ataupun pengubah lagu ni, kalau lagu dia masih tak menjadi runut bunyi untuk drama dan filem, dia dikategorikan sebagai pencipta ataupun komposer yang masih belum berjaya lah, tanda aras tu. Mungkin Abang Dakmi boleh komen sikit pasal tu. Saya terbaca dah lama dah sebenarnya status tu. Dia juga tidak lah. Runut bunyi ni dia satu benda yang sangat susah sebenarnya berbanding kalau kita nak buat lagu biasa. Masa kita cipta lagu tu, kita kena ikut filem tu punya rasa. Runut bunyi ni adalah ringkasan keseluruhan filem tu untuk menggambarkan lagu tu. Jadi kalau kita boleh faham benda tu, maksudnya kita akan boleh buat kerja-kerja muzik lagi yang lebih besar. Peluang dan ruang ni pun saya dapat secara orang kata apa, mengejut. Kisahnya saya dapat bekerja dengan MIG sehinggalah daripada peringkat masa MIG tengah besar masa tu, tengah hebat kan. Kurang lebih dalam 12-13 filem yang saya dapat duduk dengan diorang, saya buat lagu. Dan filem pertama yang saya dapat buat ialah filem I'm Not Single, which is itu adalah lakonan pertama Lisa Suryani. Dan masa saya dapat peluang tu pun sebenarnya datang daripada accidentally benda ni. Kalau kenal Maestro Music kat Malaysia ni, iaitu Eddie Bazuki. Eddie Bazuki ni orang yang sangat hebat. Dia bekerja di belakang tabir. Dia kemalangan masa tu, jari dia putus. So dia tak boleh buat kerja lama lah. Masa tu filem I'm Not Single ni dah shoot dan dia perlukan buat secepat yang mungkin. Masa tu dia orang nak hantar benda ni semua untuk proses akhirnya, post production buat di Malaysia tapi proses akhirnya buat di Thailand. Jadi dia orang tak ada masa. Abang Eddie kata ada satu orang budak gila ni, dia boleh buat kerja cepat. Saya pun tak tahu pasal kami memang biasa buat kerja di belakang tabir. Masa tu saya tak tahu yang di MIG tu ialah kawan rapat saya juga, kawan lama saya dulu. Sebab dia guna nama lain. Saya kenal dia dengan nama lain. So dia call dia guna saya, nama samaran. Nama dia yang sebenar. Saya kenal dia nama samaran. Jadi kenal nama samaran. Dia kenalkan diri dia sebagai Brian Eng. Dia kata boleh tak datang ke MIG dekat Subang. Masa tu MIG kat Subang. Saya kata untuk apa ya? Dia kata Haji Eddie Mazuki dia recommend, dia kata you boleh buat music, boleh buat untuk soundtrack dan runut bunyi ni dengan cepat. Kita perlukan orang yang cepat boleh buat kerja. Saya kata okey boleh, bila nak datang? Dia kata boleh datang besok lah, dia kata. Cakap okey. Esok terus esok terus. So saya datang, saya tengok lah rupanya Kang, kawan lama saya. So kita orang borak. Dia kata Dakmi, gini lah, kejap lagi director dia akan sampai. Tengok dulu dengan director dia semua, and then director akan beritahu apa dia nak lah dalam filem tu. So yang datang ialah Pierre Andre. So kita orang berkenal-kenalan dengan Pierre Andre. Saya berkenalan dengan dia. So kita orang duduk dekat dalam mini studio diorang. So kita dapat tengok. Saya tengok filem tu sebanyak 3 kali lah. So daripada situ saya belajar proses. Macam ni rupanya buat filem untuk runut bunyi. First kali kita akan tengok filem tu bersama dengan director. Masa tengok tu director akan beritahu. Sebab perlu diingat masa kita tengok tu dia tak ada muzik, tak ada apa tau. Benda tu dipanggil off. Tak ada apa, kosong sebenarnya. Dialog saja. Dialog saja, dia tak ada apa langsung, dia tak ada foley. Foley ni lah benda-benda yang macam bunyi pintu, bunyi air, bunyi apa semua tu foley. Lepas tu dia ada bunyi sound. Semua benda tu tak ada. Pada ketika kosong lagi. Kosong. You just imagine, you kena concentrate tengok benda tu melalui director punya pandangan. Susah juga. Memang susah. Tapi lama kelamaan kita akan dapat belajar benda tu dan insyaAllah dia benda tu akan jalan dengan lancar lah. So director duduk sebelah saya, dia akan kata, okay Abang Dakmi, ni kat sini point dia, ni sini point dia, sini point dia, sini point dia. Okay, alright. So, kita tengok sekali, fine. Habis tu dia kata, okay sekarang ni saya nak kita tengok lagi sekali, tapi saya tak cakap apa. Biar Dakmi tengok benda ni, boleh feel benda tu. Sebab kita tak boleh buat keluar filem untuk dilihat di rumah. So saya tengok lagi sekali, sampai habis. And then saya cakap dengan dia, boleh tak saya tengok seorang-seorang je sekarang ni? You all kat dua orang boleh keluar minum kopi ke semua kan? Benda ni dipanggil post production. Okay? Dia production, post production. Okay, so post production ini ialah benda yang dibuat macam orang macam saya buat. So saya tengok,
Fine. Okay, saya kata saya setuju nak buat. Saya kena come out dalam masa seminggu, dia bagi saya masa. Saya kena come out dengan 10 lagu. Daripada 10 lagu Seminggu? tu dia orang akan pilih. Seminggu. Itu yang dia cakap orang gila tu. Kerja-kerja post ni sebenarnya benda yang tekanan sebenarnya. Dia minta 10 lagu, saya kata okay. Saya take the challenge, Okay. I'm try. Syaratnya Peluang. benda tu dah kena ada dalam kepala kita kita tengok, sebab kita tak dapat bawa keluar filem tu. Saya balik, saya terus hadap komputer, saya buat. Esok saya hantar 4 lagu. Dahsyat, dia beberapa jam je lah Sebab kita boleh ingat tau, kita masih fresh lagi. Kita tengok 3 kali dan okay, dekat sini intro dia macam ni, tengah dia macam ni, ujung dia macam ni, and then satu lagu tema. So ada 4 kat situ, kita nampak. Kita boleh bayangkan lah, kita sebagai seorang yang diberi tanggungjawab untuk mencipta benda tu, kita kena create sendiri kita punya moment kat situ tanpa merosakkan jalan ceritanya. So saya buat, besoknya saya hantar 4 lagu tu. So 4 lagu tu dia orang pilih. Dan bermulalah kerja saya di MIG sebagai pembuat soundtrack dan juga Foley dan juga pembuat music background lah untuk filem-filem dan seterusnya. And then selepas tu datangnya 7 Petala Cinta, 99 Kali Rindu, Selamat Pagi Cinta, Seram Sejuk. Ada yang banyak cerita lagi hantu baru ni kan? Yes, cerita hantu dan sebagainya. Saya dengan almarhum Azhari Zain ada 3 atau 4 filem dengan dia saya buat. Yana Samsudin tu first filem dia, Selamat Pagi Cinta tu. Saya ingat-ingat saya itulah filem pertama dan filem terakhir dia direct dekat MIG. Dan masa saya buat lagu tu, kami tak pernah jumpa tau. Orang-orang macam post production macam kami ni tak pernah jumpa. Betul-betul sampai habis. Betul-betul sampai habis. Sebab kita tak done. Sangat sibuk masa saya dapat buat kerja dengan MIG dulu. Dia boleh katakan 1 bulan kadang-kadang 2 filem yang kena siapkan. You just imagine, maknanya 1 bulan kita kena siapkan 2 filem. Maknanya 2 minggu saja kita punya deadline. So kita kena betul-betul determine dan juga betul-betul kena ambil masa dan fikir benda tu. Tak ada benda lain dah. That's why semasa lagu I'm Not Single tu didramakan, dia jadi Adam Maya, dan lagu tu meletup. Saya memang tak tahu lagu tu meletup. Sebab saya tak keluar rumah. Ibaratnya saya memang kat studio. Tahu-tahu dia orang cakap dah meletup gila lah lagu tu. Okey, alhamdulillah, kita tunggu duit je lah kan. Masa yang lagu tu saya tak tahu lagi yang nyanyi tu Dakmi. Saya nyanyi, saya arrange sama-sama dengan Brian Eng. Saya buat liriknya and then saya record sama-sama dengan dia sama Jin. Lagu tu saya record 1 take. 3 kali, semua tu 1 take. Sebab kita nak feel dia, sebab masa nyanyi lagu tu, filem tu ada depan mata kita, besar. Saya nyanyi di dalam studio dan dia ada skrin yang besar untuk kita nyanyi, kita dapat perasaan. That's why feel tu hidup kat situ. So ada 4 lagu kat situ, 4 lagu tu semua 1 take. Dahsyat. Maknanya bukan mudah untuk terpilih. Kerja nak buat lagu tu, nak bunyi tu. Zaman tu susah. Zaman sekarang mungkin dah senang. Saya tak tahu zaman sekarang punya cara kerja macam mana. Last saya punya runut bunyi ialah dengan almarhum Azhari Zain juga, Sabda Kekasih, Arif Zafril dengan Wawa Zainab. Itu pun satu benda yang saya rasa agak gila juga bagi saya, pengalaman. Script writers dia saudara Syariman Abdul Wahab yang buat Ngangkung, yang buat 7 Petala Cinta, yang buat 99 Kali Rindu, Seram Sejuk, tu script writers dia. Dia bagi saya tajuk je, Mi buat lagu untuk filem, Aril dengan Wawa akan lakon. Ini first filem dia orang, production dia orang. Tajuk dia Sabda Kasih. Cakap okey, tajuk dia Sabda Kasih, konteks dia apa? Dia ceritalah konteks dia gini. So saya hantar lagu. So semasa kita buat lagu, semasa production tu berlaku, pandemik pertama. So so feeling dia ialah bagaimana untuk melepaskan diri daripada belenggu tu. So saya bawa rasa PKP tu ke dalam lagu. Jadi idea pula jadi idea. So lagu yang terhasil semasa Sabda Kekasih tu adalah lagu yang ketiga atau keempat yang dia orang pilih. And then selepas lagu tu terhasil, lirik dia terhasil, baru dia orang start buat skrip based on that, dan dia orang mula shooting. Macam-macam lah cara proses. That's why saya katakan kalau kita hanya duduk pada satu tempat je, kita mungkin tak dapat secara asasnya, kita tak dapat cabar diri kita sendiri sejauh mana kita punya kataan dia tu tak sesuai, tapi untuk kemampuan kita dalam bidang ni. Beethoven pernah bercakap apa? Tingkat tertinggi dalam ilmu ialah filosofi, dan tingkat tertinggi dalam filosofi ialah music. Can you imagine that? Ilmu, siapa dapat ilmu, yang tertinggi ialah filosofi, falsafah. Dan peringkat falsafah yang tertinggi ialah muzik. Maksudnya siapa yang buat muzik ni orang yang mempunyai tinggi lah credibility dia yang
sangat. Nilai dia tak pelik dan tak mustahil lah lagu Tangis Petang Tamar tu menjadi juara dalam pertandingan Anugerah Nasyid IKIM 2014. Memang selayaknya lah ya, dengan pengalaman Dakmi. Tamar satu benda yang sangat istimewa bagi saya, sebab saya boleh katakan sepanjang saya buat lagu sehingga hari ini tidak ada lagu yang boleh menandingi Tamar untuk saya buat kerja. Masa saya dapat tu, saya tengah buat 99 kali rindu punya soundtrack, sambungan daripada 7 Petala Cinta. Dia DM saya melalui Yahoo Messenger. Dia tanya saya, Assalamualaikum, buat apa tu? Saya ingat lagi masa tu pukul 9.25 lebih kurang macam tu. Cakap saya tengah buat muzik. Dia kata ada satu lirik ni nak hantar, boleh nak buat lagu, dia kata, untuk artis baru. Dia kata okey, hantarlah. Dan dia hantar. Bila dia hantar, saya lihat lirik tu dan saya punya bulu roma tu naik tau, beremang. Dia cakap, gila apa ni tu punya lirik macam ni kan. So saya terpaku, saya terlupa yang saya tengah buat kerja untuk filem. Dan siapa yang saya buat masa tu kan, kalau kita buat filem ni, komputer kita dia ada 2 skrin kan. So saya tutup skrin yang satu lagi tu, saya buka skrin lain, saya buka file baru dalam saya punya DAW dan saya start melihat benda tu, lirik tu. Saya cakap gila lah lirik ni. Saya tak tahu lirik tu berkenaan dengan hadis sahih. Saya tak tahu masa tu. Saya memang jahil bab tu. And then apa yang saya rasa ada something yang dekat situ yang sangat besar dia punya feel. Dan saya buat music, saya buat lagu tu sekali dengan arrangement dia yang ni lah, arrangement asal lah. Kemudian benda tu diadaptasi balik oleh saudara Alfa Buti. Saya tak ada buat kesilapan langsung tau lagu tu. Keluar melodi tu keluar macam air sampai habis. Apa yang you dengar sekarang tu, itulah dia yang saya buat masa saya dapat buat lagu tu. Tak ada kesilapan. Biasanya lagu-lagu lain tu mungkin ada 2, kita berhenti kejap, kita sambung yang ni, sambung ni. Ijaz sikit-sikit. Tamar tak, one of the kind. Sangat-sangat istimewa. Patutlah lagu dia pun memang, bila itu kita tak dengar dah lama, bila dengar balik tu rasa macam sama semalam dengan perasaan tu. Masa semalam baru record benda tu. Record 2013 tau. Sekarang dah 2022. Dah masuk 2023. Dah 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Tapi dengar tu masih macam fresh kan. Okey, lepas ni kita nak cerita tentang Anugerah Nasyid 2014 tu. Okey, kita rehat kejap. Kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Dakmi untuk Jom Santai Malam. Tangisan itu dari sebatang taman yang sebelumnya menjadi mimbar sandaran Rasul jika menyampai khutbah diganti mimbar baru kenakan usurannya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia tonton channel YouTube Rizal Ismail Official. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe to channel Rizal Ismail. Dakmi in the house untuk Jom Santai Malam. Okay, dari tahun 2013 sampai sekarang, Dakmi bergelar artis solo, penyanyi solo. Lagu Tangis Petang Tamar punya ada dalam album Maulaya. Ya. Untuk album tu rasanya Dakmi tak rasa macam agak lewat ke masa tu baru buat album? Kalau sepatutnya buat daripada awal lah kan? Saya sebenarnya tak nak buat album pun. Saya tak nak keluar pun sebenarnya. Tapi saya diberi ruang oleh Intim sebanyak 3 kali. Mereka call sebanyak 3 kali untuk saya buat. Saya tak tahu kenapa, saya tak tahu apa intention dia orang. Saya cakap dengan dia, saya bukannya ada rupa sangat. Kan, saya bukannya Anwar Zain. Dia kata tak apa, datang dia buat je. Bakat dia bagi, yang penting Dakmi. Apa yang saya ingat, saya masih ingat. Mungkin anggota Intim tak nak cakap benda ni, tapi hari ni saya beritahu lah. Dia kata Abang Dakmi dah banyak berkorban, dah banyak buat sesuatu yang baik dalam nasyid. Kami nak ambil kesempatan ni untuk kami nak hadiahkan production untuk Abang Dakmi. Buatlah apa nak buat album ni. So saya okay. And then saya ambil tanggungjawab tu dan saya tak buat terus tau. Saya tunggu sebab saya ada saya punya production team saya sendiri. Dan pada ketika tu production team saya sangat sibuk. Saya kata dengan dia tak apa, saya boleh tunggu. Saya cakap dengan team tunggu sekejap. Saya punya production team, saya tak nak bekerja dengan orang lain, saya nak bekerja dengan team saya, iaitu dengan Alfa dan Rumi Buti. Dan sehingga sekarang kami bekerja sama lagi, menghasilkan banyak benda-benda yang baik lah. Kata hasil lah benda tu, Intim Records.
Terima kasih banyak kerana beri ruang kat ni. Kalau tidak saya tak akan ada macam ni kat depan ni lah. Alhamdulillah. Kalau saya tak buat album Maulaya tu ada 9 lagu sebenarnya, 8 je sebenarnya. Sebab selawat tu saya buat balik dalam bentuk Maulaya Salih tu saya buat dalam 2 version di dalam album tu, jadi 8 lagu semua sebenarnya. Sebab saya dah tak hendak ke depan sebenarnya pada kita. Saya lebih suka duduk di belakang, buat sesuatu yang saya rasa lebih open, ruang lingkupnya lebih luas, kita boleh bina dan sebagainya. Sebab saya faham apabila kita berada dekat depan, banyak benda kena jaga. Penampilan kena jaga, kata-kata kena jaga, cara kita berbual dengan orang, cara kita semualah komunikasi itu sangat penting. Dan yang paling penting sekali masa kita buat persembahan di atas pentas itu, kita harus TikTok. Once dia tidak ada alasan kita duduk atas pentas, kita demam dan sebagainya. Tak ada alasan. Sebab itu kerja kita. Kalau kita bagi alasan itu sebagai satu alasan, maksudnya kerja kita tu kita tak buat kerja dengan betul lah, kita main-main lah. Tak committed lah maksudnya kan. Kalau kita demam sakit, stop, jangan buat. Minta hari lain. Ganti orang lain. Jangan ambil. Macam tu. Kita kena tak yang menyanyi. Ya betul. Kalau kerja office pun kalau demam tak pergi office. MC dia sama lah, je. Sama MC dan sebagainya. Sama je. Nyanyi ni kerja, dia kerjaya. Kita dibayar pula tu lepas tu kan. Jadi takkan kita nak ambil duit orang macam tu. Betul tak? Buat dengan cara yang sambil lewa kan, betul? Yes, Okey, alhamdulillah. Dan kejayaan album Maulaya tu dengan lagu Tangis Sebatang Tamar, kita kaitkan dengan topik bicara kita, Abang Nakmi, anugerah bakal cipta nama atau sebaliknya. Kemenangan dalam Anugerah Nasyid 2014 tu, adakah Abang Nakmi rasa lepas tu jadi semakin popular, terus job makin mencurah-curah, ataupun tinggal sekadar gelaran sang juara je? Komen peribadi Abang Nakmi sendiri, macam mana lepas kemenangan tu? Selepas menang tu saya tak duduk rumah setahun. Saya tak duduk rumah setahun. Boleh katakan every week. Kalau katakan hari-hari tu bohong lah kan. Tapi saya boleh katakan every week. Itu saya diuruskan oleh saudara Itu Lara. Kami berjalan. Sebab saya cakap dengan Itu, ambil saja mana-mana jemputan. Tak kira mahal ke murah ke. Tapi kita tahu kita punya rate card berapa sebenarnya. Harga kita tahu. Tapi saya kata dengan Abang Itu, jom jalan. Masa ni lah kita boleh berjalan. Sebab kalau kita nak berjalan mana-mana pun, orang biasa dia kena keluarkan duit dia sendiri. Dia kena ada rumah, dia kena ada sewa hotel sendiri, dia ada makan minum kena jaga. Tak, kita pergi sana dirahi. Kena kita dibayar lagi. Dia dibayar lagi, kita ada makan minum semua. Cakap jom jalan. So kami pusing lah. Sampai Sabah Sarawak lah. Alhamdulillah selama setahun dia. Lepas tahun tu dia terus berjalan sampai sekarang lah. Bagi saya anugerah tu satu benda yang kemestian untuk bagi saya lah. You kena achieve benda tu sebab dia adalah pasport ataupun itu adalah tanda aras untuk seseorang yang dalam bidang ni, untuk mereka dikenali dan dia diiktiraf bahawasanya hasil kerja mereka tu dah sampai tahap. Itu satu. Yang keduanya, bila pengiktirafan tu berlaku, kita akan lebih menjaga kualiti kerja kita. Sebab kita akan pasti kita akan check and balance balik dengan previous project kita kan. Okey macam ni, kat sini punya kualiti dia. At least jangan turun daripada situ. Naik lebih baik. So kita akan keep on bekerja dengan lebih spesifik, bekerja dengan lebih tekun dan sebagainya untuk menghasilkan satu benda yang baik. Buktinya dengan terhasilnya lagu Tangis Sebatang Tamar ni, sebenarnya ialah ilham dan idea tu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, anugerah kan. Benar. Tapi siapa agaknya di sebalik tabir antara orang-orang penting yang Dakmi rasa untuk Tangis Sebatang Tamar, bagi idea, curah idea ke masa tu memang Dakmi seorang je? Memang saya seorang masa tu. Productionnya macam saya cakap tadi, saya dibantu oleh Alfa dan Rumi Buti. Sebab kita tahu kita pernah kerjasama sebelum ni. Saya tak pernah bekerja dengan dia secara khusus, tapi saya tahu hasil kerja dia. Alfa Buti banyak buat untuk kerja-kerja untuk Aidil Alfian, banyak untuk Chris Dayanti dan sebagainya. SRC punya artis ramai yang dia punya production. So saya lihat. So kita selalu jumpa dekat King Studio tau. Saya dekat Studio D, dia dekat Studio A. Say hello, hi sampai satu ketika kita cakap sama-sama, kata satu hari ni kita akan kerjasama lah. Cakap kita pasal masing-masing mengkagumi kerja masing-masing lah. So that's it. Maulaya itu, Tangis Sebatang Tamar tu, album tu menemukan kami lah, connect the dot, dan sampai hari ni lah kita bekerja sama.
Itulah. Alhamdulillah. Dan banyak kalau tengok hasil-hasil lagu pun mesti ada Alpha Putih tu, mesti ada kan. Okey, dan pastinya masa Anugerah Nasyid IKIM 2014 tu mesti ada momen-momen ataupun kenangan, perkara yang Dakmi rasa tak boleh nak lupa kan, sebelum, semasa dengan selepas kejayaan tu. Mungkin nak share sikit kan. Oh, masa tu memang saya zero lah. Saya tak ada fikir apa lah. Saya fikir saya nak perform. Tapi saya ada guts, saya ada rasa yang Tangis Padang Tamar ni akan memberi sesuatu kepada saya. Saya tak jangka pula sampai begitu sekali. Yang saya tahu ialah Tangis Padang Tamar ni, masa tu saya dekat Turki, saya dengan Muaz. Kami naik Emirates masa tu. Masa kami pergi tu, lagu Muaz jadi nombor 1. And then lagu Tamar masa tu dicalonkan. Okey. Muaz beritahu kat saya, bang, lagu Tamar dah masuk dalam IKIM FM sebagai pencalonan. Okay, alright. Ni lagu ni mesti juara bang nanti. So bila saya balik, saya touchdown balik daripada Turki dengan Muaz. Dalam Emirates tu, Muaz tunjuk kat saya, bang, minggu lepas calon ni terus jadi juara bang. Dia kata, betul tak? Carta Nasyid. Carta Nasyid IKIM dia jadi juara. Dan dia Tamar terus jadi juara. Dia tak pernah ada nombor 2, nombor 3. Dia terus juara sampai habis ditutup. Yelah, masa tu saya pun sedang bertugas jadi DJ tu, tengok, oh dahsyat lah lagu Tangis Padang Tamar. Satu tiap minggu saya tengok. And again Rizal, saya tak tahu lagu tu popular. And again. Sehinggalah bila menang anugerah, and then lepas tu baru saya bergerak. Sebab kita tak buat promotion benda tu tau. Promotion secara keluar macam tu je. Dia keluar macam tu. Dan kehebatan lagu tu sendiri, sebab saya rasa asbabnya ialah hadis baginda Rasul. Bukan sebab kami yang nyanyi, yang buat lagu. Maybe lyrics yes. Sebab lirik yang itu buat itu memudahkan orang untuk memahami cerita tu lah. Dan saya pun baru tahu lepas tu, oh ya ke ini hadis sahih dan cerita-cerita betul. Dan saya belajar sesuatu. Itulah kisah. Dan orang yang dengar pun sebenarnya masing-masing belajar. Tu yang lagu tu terus berkembang dan lebih diketahui oleh ramai orang lah. Kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Dakmi dalam Jom Santai Malam. Sahabat selamanya, masih terasa hatimu, temani sepiku, masih terdengar suaramu, lenyapkan raguku, masih terlihat senyummu, tenangkan resahku, aku rindukanmu sahabat. Kalau kita tengok masa dah hampir sejam. Aku dah lebih sejam dah kita bersama untuk Jam Santai Malam. Sudah sekejap je masa ya. Okey, di hujung ni Abang Dakmi Azmi bin Abdul Manaf, seorang yang pada pandangan saya sendirilah seorang yang tenang, kreatif juga, menghasilkan karya-karya yang terbaru. Sebab saya rasa banyak sangat kalau nak kira lagu-lagu Abang Dakmi yang saya suka kan, memang banyak lah. Jadi bila dah dengar hasil-hasil karya tu, memang kita dengar sangat kreatif lah. Dan pastinya soleh orangnya. Amin. Alhamdulillah. Dan bakat yang dikurniakan Allah Ta'ala digunakan dengan sebaiknya lah. Kita rasa sangat bertuah dapat bersama Abang Dakmi, walaupun sibuk sebenarnya kan. Banyak kan projek dan show juga dan pelbagai lagi kerja-kerja lain. Sekarang pun tengah masih belajar lagi ke dah final year ke macam mana Abang Dakmi kat UUM tu? Bulan 1 habis lah, insyaAllah. Oh, Alhamdulillah. Lepas tu konvoi, lepas tu sambung lagi. Oh, sambung lagi. Yang baru ni yang ijazah ke ni? Ke PhD dah? Belum lagi, coming insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan pengalaman dah banyak tu dia mudah je insyaAllah. Kata-kata akhir Abang Dakmi, mungkin ada pesanan ataupun sikit nasihat lah pada munsyid-munsyid kan, sebab Abang Dakmi ni dia memang orang ada pengalaman, jadi selayaknya lah kita katakan nasihat untuk para munsyid khususnya dan penggiat-penggiat seni dalam industri di Malaysia ni kan. Silakan. Pertama sekali, saya nak ambil kesempatan ni nak ucap terima kasih kepada Rizal atas kesempatan ni hari ni. Kita dapat bertemu. Lama dah kita nak susun untuk bertemu hari ni, Allah izinkan. Itulah. Terima kasih banyak. Yang keduanya untuk munsyid, especially untuk munsyid, apa saja yang kita buat, apa saja yang kita nyanyikan, apa saja yang kita dendangkan, sebaik-baiknya kita kena praktikkan benda tu. Ikut kalam yang kita
tuturkan dalam lagu-lagu kita supaya dia benda tu boleh menjadi kesan pada orang mendengar. Para munsyid dia kena proaktif, kena buat lagu sebanyak mungkin tanpa memikirkan dia punya outcome dari segi kewangan. Stop dulu, jangan fikir yang dulu, jalan dulu. Kalau fikirnya untuk dakwah, buat dulu sebanyak mungkin dan jangan stop. Sekurang-kurangnya saya cadangkan setiap munsyid 1 tahun dia kena ada 4 lagu. Baru ekosistem ni akan terbentuk dengan laju. Dan stop untuk buat balik lagu-lagu yang orang dah nyanyi dulu. Rugi bagi saya rugi. Daripada karya baru tu kita baru dapat tahu sama ada orang terima kita atau tidak. Baru kita tahu kita punya strengthen. Kalau kita nyanyi lagu orang, kita tak tahu. Kita tak tahu. Ibaratnya kita akan menyorok di sebalik lagu yang dah popular tu tau. Gitu. Untuk permulaan okey. Tetapi untuk kesinambungan panjang macam saya cakap tadi 1 tahun, kalau tak mampu buat satu album yakni 10 lagu, pecahkan 1 tahun buat 4 lagu. Maksudnya 3 bulan. So 3 bulan pertama kita nak buat apa? Lagu pertama. Katakan tahun pertama ni, katalah kita start dengan tahun 2023. Bulan 1 dah keluar dah 1 lagu. Kemudian tu bulan 3 dah masuk Ramadan kan? Dah masuk Ramadan. Buat lagu Ramadan. Dah 2. Lagu raya, buat lagu raya dah 3. Kita ada banyak kalender dalam Islam. Pertama sekali awal Muharram. Kemudian tu kita ada Maulid Rasul. Kita ada puasa. Kita ada raya haji. Banyak benda sekurang-kurangnya kita. Sebenarnya ada 6 kalender besar dalam Islam. Itu pun dah cukup dah. Tak payah fikir yang lain-lain. Itu tak termasuk lagi kita cerita bab lagu-lagu selawat. Kehidupan. Fikir dan sebagainya. Dia banyak konten Islamik ni, ada banyak. Cuma kita kena very kreatif. Itu dari segi produk. Yang kedua, tingkatkan kemahiran kita dalam muzik. Kalau kita nak menyanyi, kita kena suara kita sedap. Kita kena tahu ilmu vokal kita. Kita kena tahu ilmu vokal kita dengan betul. Kita kena maksimiskan kita punya keupayaan diri dengan cara pergi kelas, belajar. Yang ketiga, dari segi production. Kalau kita sebagai orang baru, kena cari orang lama yang memahami tentang bagaimana production itu boleh berlaku dengan baik. Jangan buat sendiri. Kalau kita buat sendiri, maksudnya kita menempah kegagalan awal. Saya tak kata yang baru ni semua tak bagus. Tak. Proses itu kena dipelajari. Maksudnya orang lama, dari situ nanti baru kita nampak orang lama boleh hantar teknologi itu ataupun ilmu itu pada orang baru. Barulah dia akan berkembang lagi dan sebagainya. Yang keempat, kumpullah keuangan yang sebaik mungkin. Production, jangan rendahkan production kita. Kalau kita rendahkan production kita sebenarnya membunuh industri kita secara senyap. Hopefully jangan takut gagal. And then cuba saja. Buat. Kalau you tak buat, maknanya untuk berjaya ialah 0%. Tapi kalau you start buat, you nak berjaya at least 50% dari katakan. Usaha ni kita buat, kejayaan ni Allah punya. Nanti Allah akan campakkan dia ni istiqamah ni apa semua dan sebagainya. Bolehlah saya kongsi, saya bermula pada tahun 1989. Sehingga sekarang saya tak buat kerja lain. Daripada tahun 89 sampai sekarang itu macam-macam benda yang saya dah lalu, pahit, mahung dan sebagainya itu. Tapi itu bukan satu kesusahan. Macam orang cakap makan susah sampai makan Maggi, taklah. Makan, kau tak dapat makan juga. Apa susahnya? Cuma kau makan Maggi je. Bezanya kau makan Maggi. Makan Maggi dengan kau nasi, makan juga. Makan juga. Tak ke bulu pun. Jangan cerita ke bulu. Betul? Jangan cerita bab susah. Cerita bab bagaimana untuk nak menyelesaikan masalah. Dan bekerja secara jamaah. Kalau tak faham, tak apa, tanya je. Saya sendiri pun sampai sekarang saya akan bertanya. Kalau saya tak faham ataupun saya rasa macam nak tanya budak muda lah. Dan jangan risau, tanya je orang muda ke, orang lama ke dan sebagainya. Itulah best. And then mind kita akan terbuka luas. Last sekali ialah banyakkan membaca. Ilmu kena ada. Contohlah tadi kan pasal Casablanca. Berapa ramai yang tahu Casablanca tu kat mana? It's a basic things. Kita ni kadang-kadang kita tak rajin nak membaca. Tak rajin nak baca. Semua di ujung jari ya. Exactly. Lagi di ujung jari lagi tak rajin. So, kita rajin sikit-sikit. Usahakan sikit je, insya-Allah dapat. Last kali saya doakan apa yang saya cakap tadi boleh sampai kepada tuan-tuan ke hati dan boleh bergerak. Amin. Positif. Tak usah cerita negatif. Husnuzan.
Ya, sentiasa bersangka baik, insya-Allah. Jadi apa-apa yang kita buat tu dia tak ada alasan. Insya-Allah. Okey, di hujung ni Abang Ami sikit je berkaitan dengan topik kita, anugerah bakal cipta nama atau sebaliknya. Jawapan ringkas lah daripada Abang Ami. Perlu atau tak sebenarnya kita nak mengejar anugerah ni untuk bertahan dalam industri muzik ni? Perlu kerana kita boleh tahu indikator kita. Anugerah ni tak semestinya you dapat nombor 1 tau. You dah termasuk final 5 ke final 10 ke, separuh akhir ke, you masuk dalam senarai itu pun anugerah. Itu part of anugerah. Pengukur pencapaian kan? Indikasi you. And then last sekali lagi satu yang Rizal, kalau boleh saya lepas ni saya nak jumpa dengan kawan-kawan penasihat baru apa semua. Saya nak pusing satu Malaysia sebenarnya. Kalau ada ruang, ada orang yang boleh sponsor ataupun bekerjasama dengan saya, arrangekan untuk saya pergi satu tempat. Kita katakan kita start dengan Johor Bahru, kita ambil 10 daerah. Saya nak berjumpa dengan penasihat. Kita buat vocals, buat dan sebagainya. Satu tempat dah 100 orang, macam town hall kan. Town hall dah 100 orang, 200 orang berkumpul, berjumpa, dan ada banyak benda yang saya nak ceritakan ni orang. Dengan nak sharing. Sementara kita masih hidup ni, saya nak sharing apa yang sepatutnya kita kena buat, apa yang kita boleh buat. Johor, Melaka, Johor Negeri Sembilan, Melaka Negeri Sembilan, Pahang, lepas tu pergi pada Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Pahang, Terengganu, Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah, Sarawak kalau dapat pergi. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan tercapai hasrat tu. Dan macam yang biasa kita katalah, apa yang kita kata tu adalah doa, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah makbulkan apa sahaja yang Abang Dakmi hasratkan tu. Amin, mudah-mudahan insya-Allah. Dan kalau nak tahu banyak lagi perkongsian berkaitan vokal, boleh belilah e-book Abang Dakmi tadi tu, dan saya share jugalah di bawah description dan di ruangan komen. Kalau nak tahu lagi apa-apa yang sentiasa dikongsikan oleh Abang Dakmi, boleh sahaja pergi ke media sosial. Jangan lupa juga untuk like, comment, share dan subscribe YouTube channel Dakmi Official. Kat situ pun banyak juga kan Abang sharing kan dekat Facebook, TikTok kan. Okey. Betul. Mana tahu kalau ramai yang beli secara berkumpulan e-book ni, saya boleh pergi ke situ. At least you all beli e-book tu banyak, saya ada modal untuk datang. Oh, faham? Faham betul. Ada modal untuk datang. Mana ada dapat sesuatu dah. Belum sampai lagi dah dapat sesuatu dah. Alhamdulillah. Okey, dan kita doakan apa saja yang dilakukan, apa saja yang diusahakan, apa saja yang dipegang Dakmi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sentiasa sekarang ni memang nampak istiqomah tu lah, sentiasa diberikan kekuatan untuk terus istiqomah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kita nak bercakap kepada Abang Dakmi. Sudi nak luangkan masa, lama juga ni. Semua Allah punya ilmu. Ya, betul tu. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dikongsikan juga pada malam ni. Saya pasti ramai yang rasa sangat bertuah sebab dapat mendengar macam-macam perkongsian berkaitan dengan dalam industri khususnya. InsyaAllah jumpa lagi Abang Dakmi. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika. InsyaAllah ada masa nanti. Dan kepada anda yang tonton kami dari awal sampai akhir ni, terima kasih kita nak ucapkan. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe to channel Rizal Ismail juga, tanda sokongan anda. Jumpa lagi untuk pertemuan akan datang, macam-macam lagi perkongsian bersama dengan musyik-musyik Malaysia atau tamu-tamu yang lain. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Abang Dakmi. Baik. Jom dapatkan e-book 7 tip vokal power daripada Dakmi. Caranya, pertama, tekan laman website yang diberikan, tekan check out, anda perlu daftar first time user. Kemudian, klik register, isikan maklumat diminta, email address dan password anda. Klik online banking jika melalui FPX atau credit card. Kemudian, pilih bank mana dan terus ke bayaran. 2 minit je dah dapat dalam email dan SMS. Tekan URL dan masukkan password e-book. Jom dapatkan sekarang juga.